Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ain binti Muhammad Nur bersama dengan rakan saya iaitu Cik Nani Cik Had dan juga Arni Sami binti Ruslan. Tajuk tegasan kami adalah pemikiran vertikal dan anjakan paradigma. Baik, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan anjakan paradigma. Anjakan dan juga paradigma membawa maksud yang berbeza, di mana anjakan membawa maksud melompat, iaitu berganjak dengan beralih atau melompat dari satu arah kepada satu arah yang lain. Ia akan mengubah cara berfikir. Manakala paradigma ini pula bermaksud rangka ataupun peta pemikiran di mana ia akan mempengaruhi persepsi dan juga sudut pandangan seseorang. Okey. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi mengenai paradigma. Paradigma ini berasal daripada perkataan Yunani yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu membawa maksud corak ataupun pola. Teori paradigma ini telah diperkenalkan oleh Thomas Kuhn, di mana beliau menyatakan bahawa paradigma ini merupakan kerangka yang kita gunakan untuk memahami dunia sebenar. Jadi ia akan menggabungkan beberapa andaian, konsep dan juga penilaian. Maksud mudahnya adalah bagaimana cara kita memandang dan memahami dunia ataupun world view kita. Okey, jadi ia akan mempengaruhi, memberi pengaruh yang kuat kepada pemikiran, persepsi dan juga pandangan manusia. Baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan anjakan paradigma? Anjakan paradigma ini pergerakan ke jalan baru untuk melihat dunia. Ia akan menyebabkan terhasilnya satu perubahan yang sangat berkesan. Okey, contohlah seperti kalau dahulu kita menggunakan surat pos untuk menghantar maklumat ataupun surat menyurat, tapi disebabkan peredaran masa dan juga teknologi yang ada, telah berlakunya satu perubahan di mana kita menggunakan email secara meluas. Dan begitu juga dengan telefon. Telefon digantikan dengan telefon bimbit, smartphone, tablet dan sebagainya. Jadi inilah yang dikatakan perubahan dan inilah yang dikatakan anjakan paradigma. Okey, baik. Apakah kesan paradigma? Kesan paradigma ini apabila kita mengamalkan, ia akan membantu kita dalam proses menyelesaikan masalah, membantu kita dalam membuat penilaian, mencapai keputusan yang lebih baik dan juga kita mampu melihat realiti seiring dengan perkembangan semasa. Okey, baik, itu adalah kesan paradigma. Sekarang kita beralih pula kepada paradigma dan persepsi. Apa yang sedia maklum, paradigma dan persepsi mempunyai hubung kait yang kuat dalam rangka fikir. Apa yang ingin saya beritahu di sini ialah kita boleh lihat apa yang kita ingin lihat dan kita boleh terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Berdasarkan gambar rajah yang diberikan, setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza dalam pentaksiran. Ada individu berpendapat terdapat sebuah rumah kecil di tepi tasik dan ada individu berpendapat ia merupakan sebuah potret. Jadi, berdasarkan penglihatan yang kita lihat, ia membuktikan gambaran tersebut mempengaruhi fikiran kita dalam berfikir. Seterusnya, kita beralih pula kepada apa sifat persepsi. Mari kita kenali apa sifat persepsi. Yang pertama, sentiasa berubah-ubah. Ini kerana dalam berfikir, ia melibatkan pelbagai cara dan keadaan tersebut akan mempengaruhi persepsi. Yang kedua ialah bersifat peribadi, di mana ia datang dari individu tersebut. Dan sifat yang ketiga ialah bersifat selektif ataupun pilihan atau minat dalam sesuatu perkara. Seterusnya ialah kesan persepsi kepada individu. Yang pertama, penghasilan keputusan yang baik. Ini kerana apabila individu mempunyai masalah, dia akan menggunakan rangka fikir yang dipengaruhi dengan persepsi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Yang kedua ialah perkara sukar menjadi mudah dengan berfikiran positif.
Di sini kita dapat lihat persepsi akan membantu rangka fikir untuk berfikir dengan baik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, penukaran persepsi negatif kepada positif. Dalam gaya berfikir, persepsi ini akan mengeluarkan pandangan negatif dan menukarkannya kepada pandangan positif dalam menyelesaikan masalah. Yang seterusnya ialah kesilapan persepsi. Apakah yang akan berlaku jika kesilapan dalam persepsi? Pertama, gagal melihat sesuatu perkara. Individu yang mempunyai masalah akan gagal menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Yang kedua, tertinggal beberapa perkara penting. Apabila individu mempunyai masalah dan masalah ini diselesaikan menggunakan rangka fikir yang dipengaruhi dengan persepsi yang salah, maka sebahagian maklumat penting akan tercicir. Yang seterusnya ialah faham sebahagian situasi sahaja. Kesilapan dalam persepsi akan menyebabkan individu memahami sebahagian masalah sahaja dan bukannya secara menyeluruh atau keseluruhan. Yang keempat ialah gagal menerima kesan daripada pendapat dan tindakan orang lain. Dan yang kelima ialah gagal mencari alternatif atau cara lain. Sambung dengan bagaimana untuk mengubah persepsi. Yang pertama adalah mengajak paradigma. Maksud mengajak paradigma ni menggerakkan batasan pemikiran seseorang individu kepada sesuatu yang lebih baik. Dan seseorang individu tu perlu seharusnya melakukan ajakan paradigma untuk meningkatkan kualiti diri. Dengan mengajak paradigma dapat mempengaruhi kita melihat sesuatu permasalahan. Dan ajakan paradigma ini juga dapat menentukan kejayaan dan kebahagiaan seseorang individu dari segi bagaimana dia melihat sesuatu permasalahan dengan melihat kepada konteks dunia luar. Yang kedua adalah mempelbagaikan paradigma. Mempelbagaikan paradigma ni dapat mempelbagaikan paradigma dengan mencari sebanyak mungkin perkara-perkara yang boleh menimbulkan rasa syukur dalam diri. Elakkan berdiam diri, malah mencari perkara-perkara yang bermanfaat untuk dilakukan. Dan sentiasa mempunyai harapan dan fikiran positif untuk merangsang pemikiran yang lebih baik. Saya akan beralih kepada pemikiran vertikal. Menurut tokoh Dewey 1910 dan Guilford 1967 mengatakan pemikiran sebagai satu cara atau hal untuk memikirkan sesuatu. Pemikiran juga dikatakan sebagai aktiviti mental dalam sesuatu proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Kamus Dewan, vertikal ni bermaksud menegak. Dan tokoh Edward de Bono mengatakan pemikiran vertikal ini menggunakan proses-proses akal yang tradisional untuk menyelesaikan masalah. Bagi golongan yang mempunyai pemikiran vertikal ini, akan memfokuskan kepada satu idea atau penyelesaian sebagai jawapan serta membuat penerokaan ke atas masalah tersebut dengan lebih terperinci dan mendalam. Idea tersebut juga digunakan dalam situasi tertentu secara berkesan. Pemikiran vertikal ini juga dikenali sebagai pemikiran logik kerana ia menggunakan satu urutan langkah yang sistematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bagi ciri-ciri pemikiran vertikal, terdapat 6 ciri-ciri yang saya senaraikan. Yang pertama, mencari pendekatan yang betul. Yang kedua, setiap langkah mesti betul dan menolak sesuatu yang tidak relevan. Yang ketiga, membuat analisis terhadap sesuatu idea yang diberikan. Yang keempat, tersusun mengikut kronologi atau urutan secara spesifik. Yang kelima, bersifat analitikal, iaitu kemahiran berfikir dan membuat analisis terhadap sesuatu kejadian atau isu ataupun sebab sesuatu itu berlaku. Yang keenam adalah menekankan kepada kebenaran idea dan sedia ada
dan sedia ada hala tuju bagi sesuatu permasalahan. Bagi kegunaan pemikiran vertikal pula, yang pertama adalah untuk membuat analisis dan huraian. Sebab dan akibat diperlukan dalam membuat analisis dan huraian. Bagi individu yang berfikiran vertikal, percaya bahawa sesuatu permasalahan yang berlaku ada sebabnya. Yang kedua adalah untuk menerbitkan idea-idea yang baru. Idea-idea dan pendapat yang baru dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu alat ciptaan atau sesuatu yang lebih baik. Bagi contohnya, mesin atau produk yang dihasilkan yang belum dihasilkan sebelum ini. Yang ketiga adalah menilai sesuatu perkara itu sama ada betul atau salah. Pemikiran ini digunakan untuk membezakan sesuatu perkara dan perbuatan sama ada ia benar ataupun salah, dan ia boleh digunakan sebagai satu pengajaran. Contoh individu yang mempunyai pemikiran vertikal seperti seorang pengusaha yang rajin dan merangka pengurusan yang sistematik akan dapat mengurus perniagaannya dengan baik. Beliau dapat mengembangkan perniagaan sehingga ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, beliau akan memiliki banyak cawangan perniagaan dalam dan luar negara. Keuangan dan kehidupannya akan menjadi lebih stabil. Oleh itu, beliau akan mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dan perniagaan yang lebih maju. Jadi, pemikiran vertikal ni telah mengubah seseorang individu untuk memfokuskan sesuatu permasalahan dan merangka strategi secara lebih mendalam untuk memajukan diri mereka. Baiklah, yang seterusnya adalah isu yang kami ambil adalah pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan perubahan dari aspek ekonomi dan sosial sesebuah negara. Jadi sejauh manakah pandemik ini mengubah gaya hidup normal masyarakat di negara Malaysia? Okey, yang pertama adalah perniagaan akibat COVID-19. Pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ramai peniaga hilang punca pendapatan. Okey, kalau dahulu kita tengok banyak peniaga menjalankan perniagaan secara offline, betul tak? Contohnya seperti berniaga bazar, kedai-kedai runcit, pasar-pasar malam dan sebagainya. Jadi apabila wujudnya wabak penyakit COVID-19 ini, mereka terpaksa membuat satu perubahan ataupun membuat anjakan paradigma dengan menjalankan perniagaan secara atas talian ataupun cash on delivery, iaitu penghantaran kepada pelanggan. Jadi mereka menggunakan platform media sosial ini untuk membuat perubahan ataupun anjakan paradigma tersebut. Okey. Seterusnya adalah pergerakan manusia terbatas akibat COVID-19. Okey, penularan wabak ini menyebabkan pergerakan dan aktiviti manusia di seluruh dunia terjejas. Jadi kerajaan Malaysia telah melakukan anjakan paradigma sebagai langkah awal untuk mengekang penularan wabak ini. Perintah kawalan pergerakan juga telah dilaksanakan untuk mengetatkan pergerakan orang ramai. Jadi contohnya kerajaan juga telah mengeluarkan penyataan bahawa seorang sahaja bagi setiap keluarga yang dibenarkan keluar membeli barang keperluan, iaitu ketua keluarga ataupun wakil. Jadi hal ini membolehkan masyarakat mengubah persepsi mereka dengan melihat wabak ini sebagai satu wabak yang serius dan boleh meragut nyawa. Okey, seterusnya adalah pengajaran dan pembelajaran akibat COVID-19. Okey, paradigma belajar di sekolah maupun universiti adalah secara bersemuka dan di dalam kelas. Seperti yang kita belajarlah. Okey, jadi apabila wujudnya pandemik COVID-19 ini, pelajar terpaksa membuat perubahan ataupun mengubah paradigma mereka sebab mereka terpaksa belajar di atas talian secara online. Menggunakan pelbagai aplikasi lah. Contohnya WhatsApp, Google Classroom, Webex dan sebagainya lah. Okey. Dan yang terakhir adalah penjagaan kesihatan yang lebih baik. Sebelum krisis COVID-19 ini, kerajaan telah mengadakan pelbagai pendekatan dan juga program untuk memastikan kita menjaga kesihatan diri dengan baik. Tapi sesetengah masyarakat tidak memandang serius akan hal ini. Apabila timbulnya wujudnya COVID-19 ini, barulah mereka sedar akan kepentingan yang telah diberitahu oleh kerajaan. Jadi kerajaan telah membuat
anjakan paradigma dengan memperkuat kuasakan peraturan penjagaan kesihatan yang lebih baik dengan lebih tegas. Di mana jika dahulu apabila seseorang demam ataupun sesemut ataupun batuk, penggunaan mask tidak digunakan secara serius. Betul tak? Tapi kini penggunaan mask telah diwajibkan bagi untuk menghindari virus corona inilah. Selain itu, masyarakat juga digesa untuk diminta untuk menggunakan hand sanitizer dan sebagainya lah untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi jelaslah di sini bahawa ia mengubah gaya hidup normal masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia lah. Jadi jelaslah melalui apabila wujudnya COVID-19 ini, masyarakat membuat perubahan dengan membuat anjakan paradigma dengan pelbagai langkah yang mereka lakukan supaya dapat mengurangkan penularan wabak ini. Okey. Dan yang kesimpulannya adalah pemikiran vertikal dan anjakan paradigma ini membantu seseorang untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun isu dengan membuat penerokaan luar dengan dunia luar. Jadi pemikiran ini sebagai alat untuk manusia mengubah persepsi terhadap sesuatu dengan melihat kepada sudut positif. Jadi dalam pemikiran ini juga setiap langkah yang diambil mestilah logik, sistematik untuk melihat keberkesanannya. Baik, itu sajalah daripada kumpulan kami. Sebarang persoalan bolehlah diutarakan. Terima kasih.